Suara itu masih terdengar lagi di waktu kini melalui lidah generasi perjuangan kini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri ini ialah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kubur dia duduk di ujung Baqi'. Ada di ujung Baqi'. Orang melawat Baqi', dia duduk ujung sekali. Katanya, kata Abi Sa'id, sabda Rasulullah SAW, Dajjal keluar, lalu menuju ke arahnya seorang lelaki di kalangan orang yang beriman. Allah Ta'ala munculkan kalangan orang yang beriman yang sanggup berdepan dengan Dajjal. Ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Lalu menemuinya oleh peninjau-peninjau Dajjal. Peninjau-peninjau Dajjal bertemu dengan dia. Lalu mereka berkata kepadanya, awak hendak ke mana? Lalu orang itu berkata, aku hendak bertemu dengan orang yang lahir itu. Aku nak bertemu dengan Dajjal, orang yang zahir itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, adakah awak percaya kepada Tuhan kami? Dajjal lah. Dajjal ni Tuhan kami. Kan dia mengaku jadi Tuhan. Lalu pengikut Dajjal kata, awak beriman dengan Tuhan kami? Lalu dia berkata, Tuhan kami tidak tersembunyi daripada kami. Nyata. Aku percaya pada Tuhan yang sebenar Allah. Tak boleh sembunyi lagi. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Lalu kalangan mereka berkata, tidakkah Tuhan kamu, yakni Dajjal, melarang kamu membunuh tanpanya? Tak boleh bunuh, kena bawa ke Dajjal dulu. Bawa ke Tuhan kita. Kalau Tuhan kita suruh bunuh, baru boleh bunuh. Tuhan kita tu Dajjal lah. Pengikut Dajjal kata. Lalu mereka membawa lelaki itu kepada Dajjal. Maka apabila orang yang beriman itu melihatnya, lalu dia berkata, wahai manusia, wahai tuan-tuan sekalian, ini adalah Dajjal, pembohong yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni depan muka dia. Inilah dia Dajjal, pembohong besar, yang pernah dijanjikan zahirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal memerintah supaya ditangkap, diikat pada kayu dengan cara mendedahkan dada dan perutnya untuk diambil tindakan. Lalu Dajjal berkata, tangkap, pukul dia. Pukul kepala dan mukanya. Dipukul kepala dan mukanya sehingga berdarah. Lalu dibuka belakang dan perutnya untuk dipukul. Lalu Dajjal bertanya, adakah awak tidak beriman kepada saya? Lelaki itu berkata, awak ada Al-Masihul Kadzab. Ada Al-Masih, pembohong Dajjal, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintah supaya dibawa gergaji. Dajjal memerintah supaya dibawa gergaji. Dia letakkan gergaji di atas kepalanya sehingga dibelah sampai terbelah di antara dua jasadnya, dua kakinya terbelah. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potong jasad yang dibelahkan itu. Sebelah kanan, sebelah kiri, Dajjal berjalan. Di tengah-tengah mayat yang dipotong. Kemudian Dajjal berkata, bangun. Tiba-tiba lelaki tadi hidup semula. Ni fitnah yang besar ni. Boleh menghidupkan orang mati. Bertakub dan hidup semula. Kemudian dia berkata, adakah awak tidak beriman kepada saya? Lalu lelaki itu berkata, tidaklah menambahkan kepada aku malaikat lebih percaya pada Allah. Ini meyakinkan awak Dajjal sungguh. Lelaki ini kata, awak ni Dajjal sungguh lebih jelas. Kemudian lelaki itu berkata, wahai tuan-tuan, tidak ada seorang pun selepas ini dia boleh lakukan. Lepas ini dia tak boleh bunuh orang lagi. Lalu Dajjal
mengambilnya untuk menyembelihnya. Lalu Allah jadikan di lehernya, Allah Ta'ala jadikan di lehernya tembaga di antara lubang leher sehingga dagunya keras, kebal, tak boleh disembelih. Dajjal tak sembelih, dia tak lur, tidak ada jalan untuk membunuhnya. Lalu Dajjal mengambil lelaki itu dengan mengikat tangan dan kakinya, lalu dicampak. Orang ramai menyangka dia dicampak ke dalam neraka, padahal lelaki itu dicampak ke dalam syurga. Sabda Rasulullah SAW, inilah dia syahid yang paling besar di sisi Rabbil Alamin. Syahid yang paling besar sekali, yang paling afdal, ialah syahid yang dibunuh oleh Dajjal yang akhir. Yang menempelak Dajjal awal adalah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.